Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti Persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting, tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra di bulan Oktober. Happy Oktober Day. kan. Dan bulan Oktober ni macam-macam Ustaz orang buat event-event hantu lah apa Halloween. Halloween. Hmm. Nak pergi apa? Nak pergi tapi ada orang cakap Halloween tu tak boleh sambut kan. Tak, kita tak sambut apa. Kita just go for the fun. For the fun tapi macam terbabit. Kita tak babit dengan Tak apa-apa. terbabit. Ada orang macam wah gini-gini pakai hantu-hantu. Ni kita tak pakai, kita pakai baju poker. Macam. Baik. So, terpulang pada you all, kan? Kan buang duit 40 lebih. Masuk rumah-rumah tu tempat terperanjat, lepas tu nanti dah gitu marah orang. Apa pasal tempat terperanjat? Oh, itu banyak terjadi macam itu Betul juga. Okey, tu tak apa, kita tak tepi. Yang penting you all jaga diri sendiri and happy-happy diri sendirilah. Yes. Sebab choices semua di tangan anda. Keputusan semua di tangan anda. Untuk bulan Oktober ni, bagi yang belum subscribe Susu TVC, sila subscribe. Dan tak lama lagi kita akan pergi Puaka Trip. Kalau ada macam last minute nak ikut ke apa, telefon aja kat bawah ni. Okey? Yes. Okey, untuk topik hari ni kita akan berbual pasal apa? Was-was. Okey, was-was. Was-was. Ha. Pernah rasa was-was? Pernah? Banyak kali ataupun macam sekali-sekala? Macam hari ni was-was nak datang syuting. Sedih. Pasal viewers yang pasal Bukan? Habis? Tak kira Cuaca. macam Oh, apa, viewers dia yang pasal, you datang gitu. Tak. Oh, itu gurau aja. Oh, lah. Pernah was-was. Was-was dari segi macam makanan. Macam kita tengok, makanan, alamak makanan macam mana ni Dia tak ada halal. Kurang asam. Makan gula-gula. Sorry, minta maaf. Tak apa. Dia tak ada halal, tapi ada orang pakai tudung jual kat situ. Tapi ownernya Chinese. Lepas tu dia taruh kat situ. Kan sekarang kita nampak kan, no pork, no lard. Yeah. So tu dia si makanan. Ada pula kedai jual roti pun sama letak gitu. No pork, no lard. Yang jual pun orang bertudung. Tu macam Was-was. Macam mana? Kat Singapura ni lain sikit. Okey. Okey. Oh, nak saya terangkan ni pasal was-was. Itu salah satunya kalau Okey. Ustaz tanya saya Okey, was-was. so you nya orang was-was lebih kepada makanan gitu. Makanan. Tapi kalau macam ibadah ke apa, was-was. Ibadah pun kadang ada ibadah was-was macam mana contoh? Kira was-was tu maknanya kadang-kadang ada orang ambil wuduk. Dia ambil wuduk rasa macam alamak tak settle lagi ni. Oh, ambil lagi wuduk. Oh, Tak rasa saya macam okey. alamak tadi macam tak kena sini rasa ambil lagi wuduk gitu. Itu saya okey. Itu ataupun takbir macam tak masuk dari niat dia, habis nak takbir lagi gitu. Alhamdulillah tu okey. Sampaikan mimpi pun ambil wuduk. Macam mana tu? Wow. Amazing. InsyaAllah. Dia tanda-tanda nak pergi umrah tu. Oh ya, Ya. nanti kita nak pergi. Ni cakap pasal mimpi, memang mimpi wuduk. Ya. Sebab kena kejang hantu. Kena masuk dalam toilet, dia ambil wuduk. Ada mimpi. Bagus. Itu satu mimpi saya. Lepas tu ada tu was-was tak tu tapi kadang tu ada was-was lah. Tu kan ada was-was. So far tak ada apa. Lepas tu tak apa-apa. Oh, okey lah, dah lah. Makanan That's lah. good lah actually lah. Cuma you risau tentang makanan, which is good juga actually. Sebab kita memang kena betul-betul perhatikan apa yang masuk dalam kita punya perut kan. Sebab dari perut tu dia akan jadi darah daging. Ya. Ada pula pernah macam tak silap kawan-kawan pun cerita pasal was-was. Macam cakap, aku was-was aku dah bersih tidak ni mandi. Macam tu. Ya, true, betul. Dia pun sama juga. Dia jatuh kepada was-was. Okay, so saya akan jelaskan sedikit tentang was-was.
So apa ni was-was? Kita selalu kena faham. Dalam setiap topik dalam kita punya poker ekstra, insya-Allah kita akan kenal dulu. Sebelum kita masuk tentang dia punya akar permasalahan dia, kita akan kenali dulu apa masalah tersebut yang nak kita ketengahkan. Jadi apa itu was-was? Jadi sifat was-was ni adalah salah satu sifat yang sebetulnya adalah sifat yang tidak baik. Sebab apa? Was-was di sini dia adalah Kapal terbang. Nanti umrah kita belum lagi. belum lagi. Belum Nanti lagi. dia turunkan tali. Wah, nampak tu naik lah tu. Wah, okey. Okey, was-was ni adalah sifat yang tidak baik sebetulnya kalau dalam kaitan ibadah. Dalam kaitan ibadah, okey. Jadi was-was adalah sifat yang di mana ada sifat keraguan. Tidak ada keyakinan. Ini adalah sifat was-was. Dan sifat was-was ni adalah daripada siapa? Daripada syaitan. Begitu juga disebutkan dalam Al-Quran juga ketika Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa diwaswaskan oleh syaitan hingga untuk mendekati pohon khuldi ataupun pokok khuldi. Pokok yang ada di syurga tu, yang ada buah kan? Buah khuldi tu kan? Khuldi. 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 So, dalam salah satu pokok ni dinamakan pokok khuldi. Khuldi maknanya apa? Sesuatu yang berpanjangan ataupun kekal. Jadi siapa sahaja yang makan buah tersebut maka dia akan kekal di syurga begitu. Jadi Kalau itu bahasa, sampai diwaswaskan. Bahasa Melayu buah apa tu? Khuldi. Fig. Tak, wallahu alam. Daripada kitab tafsir pun tak ada kesepakatan exactly buah apa. Okay. So sehingga itulah Nabi Adam AS diwaswaskan oleh syaitan dan lain-lainnya hingga termakan buah khuldi tersebut. Maka di sini dikatakan bahawasanya al-waswasu minasyaitan. Waswas itu adalah daripada syaitan. Jadi dalam hadis Nabi SAW juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata ya'ti syaitan, telah datang syaitan ahadakum kepada kalian, fayaqul, maka dia berkata iaitu syaitan, man khalaqa kadza, siapa yang, dia akan datang kat kita, dia akan bilang apa tahu, siapa yang menciptakan ini, wa man khalaqa kadza, dan siapa yang menciptakan itu, sehingga hatta yaqul, sehingga dia berkata man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhan kamu. Dia akan buat jadi ragu seperti itu. Maka man khalaqa rabbak, Man khalaqa. Teringat man khalaqa wakada. Bukan. Man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhan kamu. Okey. Kemudian idza balaghahu, ketika telah sampai ke pertanyaan tersebut, falyasta'iz billah, maka minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, dan juga kita buang perasaan tersebut. Maknanya perasaan apa? Perasaan was-was. Jadi was-was ni bahaya ni. Dia bermula, dia tak akan terus was-was ni rabak tau. Dia akan start daripada benda-benda kecil je. Sama macam tadi dalam hadis Nabi SAW, syaitan ni dia akan tanya, oh pokok ni, siapa yang menciptakan pokok? Nanti kita cakap Allah, tak mungkin lah, ni pokok dia sendiri, dia tumbuh sendirilah, apa. Start daripada kecil dulu. Baru waman khalaqa kadza, baru dia akan start benda-benda yang agak besar sedikit. Sampai siapa yang ciptakan Allah? Kan semua benda kan pasti dicipta oleh sesuatu. Tak mungkin dia tiba-tiba ada. Dia akan jadi menggoyangkan kita punya akidah, kita punya keimanan kita. Okay. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tak diciptakan oleh sesiapa pun. Dia berdiri dengan sendirinya. Gitu kan? Maka di sini di antara yang biasa terjadi dalam was-was adalah yang pertama tentang was-was dalam ibadah. Daripada wuduk pun sama. Saya pernah nampak ada orang ambil wuduk. Kau pernah nampak? Pernah. Saya pernah Banyak nampak kat kali. Indonesia. Oh, Dia ambil wuduk, dah habis. Saya tengok dia, dia ambil lagi. dia masih ni, tapi dia tak tengok orang tau. Dia masih diri sendiri, dia ambil wuduk lagi. Dia ambil wuduk lagi, dah habis. Dia ambil wuduk lagi. Dia macam check macam ada macam
Okey, kalau let's say kalau untuk wuduk kan kadang-kadang kita dari mana bati sya'ari, daripada tempat Dahi. tumbuhnya rambut sampai ke bawah sini kan. Dia macam dia basuh, dia cakap dia macam nanti rasa macam alamak pagi sini macam tadi tak kena. Macam rasa macam kering. Apa ni semua. Ambil lagi. Itu daripada syaitan. Begitu juga dengan yang ini yang selalu terjadi, takbir. Okey. Bila kita takbir, nak solat, nanti kita nak kena niatkan sekali kan. Hadirkan niat tu. Ni usul di fardhu zuhri arba'ah, contohnya seperti itu. Ni tak masuk-masuk. Angkat lagi. Tak masuk-masuk lagi. Angkat lagi. Tak masuk-masuk. Dia akan jadi macam itu. Macam tak fokus lah. Ya, tak fokus. Even dalam rakaat pun sama juga kadang-kadang. Berapa rakaat ni, berapa rakaat ni. Nah, yang benar-benar was-was ni, banyaknya terjadi kepada siapa? Orang yang ada gangguan. Orang yang ada gangguan, you kan tengok, daripada dia punya solat dia akan selalu lupa rakaat. Selalu tau. Dia sekali-sekala tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Maknanya kita selalu ataupun kadang-kadang melakukan kesalahan, dosa dan juga selalu lupa. Tapi kalau dah selalu sangat, dah setiap hari itu pasti akan ada rasa sifat was-was tu dalam ibadah, selalu lupa rakaat, selalu lupa apa nak dibaca. Ada pernah saya tanya dengan saya punya patient, dia bila dia solat, dia takbir aja, setiap kali dia takbir aja, terus dia punya blank. Ini dia terus blank. Dia sampai tak tahu apa nak baca. Padahal dia tahu nak kena baca Fatihah, tapi dia macam dia blank, dia lupa. Itu adalah daripada syaitan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang was-was, ketika kita ada sifat was-was tersebut, maka minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dia macam mana? Mudah sahaja. Paling mudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang kita overlook dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal pendek tu kan macam dah terlalu macam biasa sangat. Auzubillahi minasyaitonir. Semua orang pun tahu. Masalah dia bukan masalah semua orang tahu. Masalahnya apakah kita betul-betul faham dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalimat yang pendek ni. Apakah dia menjadi suatu perkara yang lazim sahaja sehingga kita baca kita dah tak rasa apa-apa, ataupun ikut kepada keimanan pada sahabat dulu ketika minta perlindungan, betul-betul minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillah, aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan minasyaitonir rajim, daripada syaitan ar-rajim yang terkutuk. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita perlu ada sifat tidak peduli sangat. Ini tentang ibadah, tentang ibadah. Tidak peduli sangat. Maknanya apa? Jangan sampai macam tadi, kita ambil uduk ke apa ni semua, kena yakin. Yang mana yang kita dah basuh ke apa, saya rasa saya dah basuh sini tadi. Dah, sudah cukup. Jangan nak tanya-tanya lagi saya basuh sini. Tapi, kenapa sekarang jadi macam kering tak payah. Yakinkan diri apa yang you dah buat, itu sudah. Kemudian yang ketiga adalah tingkatkan lagi ilmu. Maknanya apa? Kita belajar. Belajar tentang fiqh, belajar tentang fardu ain. Mana rukun-rukun solat, mana yang membatalkan solat, mana syarat sahnya solat dan lain-lain. Kita belajar. Kalau kita tak belajar, takutnya daripada ilmu tersebut, kita akan jadi was-was. Banyaknya was-was. Jadi seperti itu. Kalau kita belajar kan kita dah tahu. Dah kita punya kemampuan sebagai manusia, kita yakin sebegini, ya. Masalah diterima ataupun tidak, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita buat yang terbaik. Dah, itu je. Yang terbaik, yes. Guys, bunyi horn tak terkejut, guys. Bunyi troli terkejut dah. Jauh pula tu troli. Sebab tengah kusyuk dengar. Ya. Tengah kusyuk dengar. So, itu yang segi ibadah. Okey. Kalau segi pemakanan juga, saya suka dengan caranya Suzairi. Maknanya apa? Dia betul-betul tengok daripada pemakanan. Dari pemakanan sama macam tadi. Dia ada kadang-kadang ada no pork, no lard kan apa semua. Dan Singapura dah banyak tu Dah banyak macam tu. Banyak juga nampak orang kita pun ada yang makan juga. So kadang-kadang macam macam tu lah. Tak tahu okey ke tak. Nak tegur kau siapa? Kan gitu kan. Pasal gini, kita kadang-kadang kita kena tengok also tau. Dia kadang-kadang ada kedai yang no pork, no lard ni. Sebab dorang
pasal to apply halal punya sijil, kadang-kadang dia perlukan, if I'm not wrong, dia perlukan ada orang Melayu yang ataupun orang Islam kita yang bekerja. Tu. Then on top of that kena ambil dia punya lesen. I don't know how much lah. Lama. Dia punya lesen dia, dan dah kena tunggu lama kan apa ni semua. Wallahu a'lam. I don't know whether that's the punya reason dia sehingga dia pakai semua benda halal kemudian dia katakan no pork no lard ataupun macam mana. Tapi it's always best. Kita kat Singapura ni kita ada Majlis Ugama Islam Singapura. Yang mana mereka sendiri termasuk daripada ulul amr, iaitu kita punya pemimpin lah. Maka kita ikut apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Gitu. Kita suka ke tak suka, kita just follow sahaja. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah dicopkan halal daripada MUIS kita Singapura, maka sebaiknya kita ambil yang itu. Ada app dia tak? App wallahu alam, tapi setahu saya ada dia punya website. Website. Yes. Okay. Website, dan boleh email tau. Oh yeah. So you can email them, boleh tanya this product is halal or not. Oh, okay. Nanti diorang sendiri yang akan keluarkan whether is it halal or not. Begitu juga dengan restoran. So kalau restoran-restoran yang you rasa macam you syak ke apa kan, ataupun was-was, so di sini you boleh email kepada ini, ataupun tak silap saya pun ada kat dalam website MUIS ada daftar-daftar restoran-restoran ataupun tempat makan yang halal. Betul. Tak silap saya application Muslim Pro pun ada, something like that. Tak silap saya ke macam mana? Nanti kita cuba check. Kalau ada, kita letak kat bawah sini, kita share dengan korang. Yes. So, Jadi seperti itu. Kalau untuk makanan memang kena jaga. Memang kalau kena boleh, jaga. jangan masuk lah, jangan makan lah. Kalau boleh jangan masuk lah. Kalau boleh. Kalau roti-roti pun cakap, yelah tapi roti tu tepung apa? Tepung yang kentang. Boleh makan apa? Kalau dia pakai yang itu untuk potong benda-benda yang lain dengan pisau-pisau apa Oh, ni tempat semua. oven sama bakar. Okey. You have to Sedapnya you rasa. You kena tengok macam gitu. Sama macam gini. Alah, setakat roti dengan letak butter ke je. Ataupun roti dengan margarin je. Sekarang pertanyaan dia, margarin je kan? Margarin kadang-kadang kalau ada pakai minyak ke, daripada mana minyak tu? Apakah daripada binatang? Oh, dia cakap sini beef. Ataupun di sini cow ke apa minyak ni sayur. semua. Minyak sayur still okey. Masalah dia macam cow ke beef, apakah cow beef tu disembelih dengan Cari syariat Islam? Tu masalah dia. So it's all not about pork ke apa ni semua, tak. Dia cara penyembelihan tersebut, cara dihidangkan, semua dalam Islam semua diperhatikan. Jadi untuk dapatkan halal yang cap halal ni, dia bukan senang-senang. Oh, ingredient apa? Oh, okey, dah dapat tak? Cara kita serve-nya, kemudian telurnya macam mana, dia punya itu dia dapat daripada mana, apa semua diperhatikan. Ada pula yang buat was-wasnya apa tau, bila kita tanya dia cakap walaupun orang yang jual tu bukan orang Islam, tapi dia cakap bila kita make inquiry, kita tanya, dia cakap barangan semua tu semua diambil daripada barang-barang halal. Semua dia yakinkan. Ambil semua, itu yang dia cakap. Dia cakap semua barang halal, tapi tak ada cop halal untuk restoran tu lah. Tapi barang-barang apa yang dia masak tu semua benda-benda yang halal. Kalau ikut seperti itu dalam syariat Islam, okey. Okey. Maknanya orang tu dah confirmkan apa-apa dia tanggunglah. Demi itu dia. Tapi kita ini tapi kalau untuk saya sendiri, saya akan tetap masuk kepada mana yang halal. Maknanya yang sudah jelas halal. Jadi kalau soal itu kan kita jadi was-was. Betul. Dan saya tak suka ketika nak makan suatu benda, kita was-was daripada ingredients dia ataupun apa-apa dia. Saya takut itu sahaja. Itu masalah dia. Was-was ni dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu? Was-was. Dalam bahasa Arab was-was, dalam bahasa Melayu pun was-was. Okey. Saya rasa dalam bahasa Melayu apa? Ragu-ragu Ragu-ragu. Entah. Semua cakap was-was. Was-was lah. Ragu-ragu lah. Okey lah. Was-was daripada ini. Was-was. Kemudian contohnya kalau seorang tu ada masalah was-was, boleh perbanyakkan baca surah An-Nas. Okey. Especially dalam ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan juga golongan manusia. Maka sebelum solat tu, kalau boleh letakkan tangan di dada, kemudian bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Silakan seperti itu. Walaupun dia tak ada dalam hadis Nabi SAW, tapi ingat dalam Al-Quran Allah katakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allah katakan dan kami turunkan Al-Quran syifa, iaitu sebagai penyembuh dan juga rahmat kepada kaum muslimin dan kaum mukminin, wala yaziduz zalimin illa khasarah, dan tidak akan bertambah zalimin kepada orang-orang yang zalim kecuali khasarah, iaitu suatu kerugian. Maka dalam Al-Quran, apa saja dalam Al-Quran pakai cara-cara yang macam mana, silakan, tak masalah. Itu cara-cara nak hilangkan was-was, pengertian was-was dan lain-lain. Macam surah An-Nas Anas, yes. Jangan we the citizen of Singapore. Belajar was-was. Itu confirm hilang was-was. Tak ada was-was pun, semua tetap kena buat. Okey, macam tu. Hafal ke? Okey, dah tu saja. Hafal tak? Nak test. Was-was. Kan dah was-was. Hafal lah. We the citizen. Yes. Of Singapore. Yes. Okey, kita jangan aibkan diri kita sendiri. Okey. Yang penting Baik. kita menjadi manusia yang prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling. Kalau di mana ada benda-benda yang anda rasa was-was tu, tepuk dada, tanyalah selera. Kalau boleh, macam mana, seperti mana Ustaz cakap tu, kalau macam solat tu was-was tu kan, buatlah apa yang telah dicadangkan. Kalau pasal bab makanan pun, tu pun satu, you all diri sendiri tanyalah. Kalau boleh, dah ada kemudahan yang lain, dah ada benda halal yang lain, dah tahu, dah ada chop kat mana-mana tu, pergilah tempat makanan yang ada chop halal. Tapi that time saya ada pergi ke Malaysia. Dan anak saya dia ada nak gula-gula tau. This gula-gula. So bila dia ambil gula-gula apa ni semua, saya selalu tanya, ada halal tak? Nanti dia akan cari. Saya cari ada halal. Ada gula halal. Halal. Tapi bila saya ambil, saya dah beli tau. Kedai Melayu. Kedai makan. Tengok ingredient saya ada pork. Walaupun teruk halal. Walaupun halal. Aduh. Ada kat handphone saya. Yes. So, hati-hatilah kadang-kadang dalam zaman jahiliah sih. Ya. Zaman moden begini, orang kadang-kadang nak buat bisnes macam-macam dia boleh buat untuk jualkan barangannya. Yes. Dan tapi itu daripada China, tapi dia ada cap halal. Jadi you all hati-hatilah. Okey? Nanti tengok kalau Handphone baru. tak ada dah, lama dah. Lama. Yang 14 ni. Tak lah, 13. 14. Kalau senyum maknanya betul lah. 13. Betul 13. Dah lama. Tak ada gurau je lah. 13 ke 14 yang penting. Ini kalau ada Telefon, orang telefon angkat. Okay, apa? Oops. Aduh. Ouch. Kalau ada gambar nanti saya akan share. Okey. Demi itu dia. Kita akan share tempat Instagram. Yes. Kalau tak sempat ke sini ya. So have to follow kita punya Instagram lah. Yes. Okey, itu saja pasal was-was. Itu saja pasal was-was. Diharapkan anda, kita sebagai manusia yang bijak dan berakal, kita fikirlah sebaik mungkin sebelum, jangan kerana nafsu, sedap, kita memang derembat saja, nanti diri sendiri yang merana. Betul. Okey. So, apa-apa diri kita ni daripada pemakanan juga. Makan yang baik, jadinya baik kita, insya-Allah. Ada apa-apa lagi? Dah, itu saja. Okay. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe kita punya Susu TVC channel. Yes. Dan ikut kita punya Instagram, Ya, kalau Facebook dan apa? TikTok. yes. Kalau anda rasa nak sponsor kita daripada apa sahajalah, tak kisahlah. I mean, bukan itu apa, kadang-kadang boleh daripada barang-barangan, Boleh. daripada apa sahaja, seperti kamera kan, daripada Mosque Around the World pun dah sponsor. Jadi kita pakai untuk dakwah dan anda pun dapat daripada manfaat terus. Anda manfaatkan apa ataupun lakukan apa yang kita kongsikan, maka semuanya pahalanya kembali kepada Mosque All Around the World. Jadi itu tidak mengurangkan pahala anda juga. Mosque apa?
mosque around the world. Dan satu lagi, mana cakap pasal sponsor, mana nak tahu ada nak sponsor goodie bag ke apa untuk kita punya yang nak pergi apa puaka trip ni ke KL. Boleh juga. Kita akan bagi-bagi kat diorang, kongsi rezeki. Nanti bila kita buat show rakaman puaka kat sana, kita akan sebutlah nama-nama awak. Terima kasih. Macam gitu. Ya, true. Okey, itu saja dan diharapkan hari Minggu ni memberi satu kata orang tu kebahagiaan untuk anda semua Amin, amin. dan selamat makan tengah hari bersama keluarga. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.